Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في القرآن الكريم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Maka barang siapa yang hendak bertemu dengan Tuhannya dalam redha Allah Ta'ala, maka hendaklah dia melakukan kerja-kerja yang baik dan jangan sekali-kali dia mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain dalam peribadatannya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pada hari Khamis malam Jumaat yang menjadi penghulu segala hari. Biasanya malam ini kita baca Yasin, tapi malam ini kita membaca persiapan apa? Persiapan sebelum kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maka Maha Suci Tuhan, di tangannya lah segala kekuasaan sesuatu. Wa ilaihi turja'un, kepadanya lah kamu dikembalikan. Saudara, di antara perkara yang hendak kita hindari dalam kehidupan kita ini ialah daripada terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab Allah Ta'ala ini sebenarnya sudah berlaku di dunia lagi. Azab daripada bawah, azab daripada atas. Firman Allah Ta'ala, Qul huwal qadir ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum sab'a. Katakanlah, dialah yang berkuasa menghantar kepada kamu azab seksa, bala bencana dari sebelah atas kamu atau dari sebelah kaki kamu, ataupun Allah Ta'ala aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, ataupun Allah Ta'ala menjadikan kamu bertentangan dan berpecah belah, berpuak-puak, dan dia merasakan sebahagian daripada kamu akan perbuatan ganas dan kejam sebahagian yang lain. Itu juga azab daripada Allah. Azab daripada Allah, daripada atas pun ya, daripada bawah pun azab Tuhan juga. Yang jarang kita dengar ialah azab melalui tangan manusia. Wa yudhiqa ba'dakum sab'a. Allah merasakan wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Allah merasakan sebahagian daripada kamu akan perbuatan ganas dan kejam sebahagian yang lain. Bila manusia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila manusia buat maksiat, buat kemungkaran, apabila manusia yang baik tak dipandang baik, yang jahat tak dipandang jahat, orang baik dikhianati, orang jahat disanjung-sanjung, diberi penghormatan, maka waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan bala kepada manusia. Di antara balanya apa dia? Kita bukan tajuk ni, tajuk lain, ambil sikit je. Di antara balanya apa dia? Allah Ta'ala mendatangkan gempa bumi kepada manusia. Datang gempa bumi, azab yang didatangkan daripada Allah. Di antaranya apa? Di antaranya
Allah Ta'ala menjadikan manusia mereka bertembung sesama sendiri. Betapa azabnya orang Islam yang ada di Palestin dikhianati oleh manusia yang bernama Yahudi. Betapa azabnya umat Islam yang ada di bumi Libya hasil daripada pengkhianatan jahat yang dibuat oleh Muammar Gaddafi. Betapa seksanya orang Islam yang ada di negara Mesir bila diperintah oleh presiden yang tidak mahu kepada Islam mempenjarakan sahabat-sahabat daripada Ikhwanul Muslimin. Mereka diseksa, ada yang dibunuh, ada yang dipenjara. Ini sebahagian daripada Tuhan sebut, merasakan sebahagian daripada kamu akan petang ganas dan kejam sebahagian yang lain. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Tujuannya saudara sekalian, ni babi ni hak lama ni, hak baru sikit. Tujuannya apa dia? Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut. Di darat, di laut, tsunami, gempa bumi, dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia, maksiat, kemungkaran. Kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah kerjakan, lakukan. Apa tujuan? Orang buat bala, buat azab ni termasuk dari tangan manusia. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan manusia itu kembali insaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang saya kasih sekalian, maka kita lihat baru ini Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan suatu peristiwa yang berlaku di mana? Yang berlaku di negara Jepun. Jepun ni dah hebat tuan-tuan, hebat Jepun, sehingga sebut selipar pun selipar Jepun, pasal hebat tu selipar Jepun. Gegar bangunan dia. Our studios, when earthquakes hit newsrooms, it's easy to see straight away how powerful they are. And if they're out to sea, just off the coast, then the tsunami doesn't take long to flyover jadi jambatan. Bayangkan, air setinggi 30 kaki lebih. Habis semua bot-bot hanyut habis. Ni van siapa tertinggal siapa tu, jalan ikut semua. Ini dah jadi jambatan, flyover jambatan. Ni lari menyelamatkan diri. Nasiblah masing-masing. Jepun ni hebat saudara sekalian, hebat. Negara yang buat alat teknologi, boleh kesan gempa bumi, boleh kesan tsunami, dia lah. Tapi baru-baru ini boleh tak dia kesan gempa bumi, tsunami? Boleh tak boleh? Tak dapat. Itu sebab dia tak diselamatkan diri. Kalau tidak, bot-bot dia dah halih semua dah. Semua dah halih dah. Semua dah lari tempat yang selamat. Tak, dia pun tak tahu juga. Sedar-sedar berlaku sahaja. Kalau dia tahu, rakyat dia selamatkan diri, pergi tempat lain. Ya. Bawa rumah, bawa kereta, bawa bas. Ni bukan siapa sarap ni, mana nampak dia hali jauh tinggi tu. Ribu meter. Habis masuk. Ni highway dia. Masuk highway sekali. Air ni ikut perintah Tuhan, jalan terus masuk ke ladang-ladang dia. Ladang dia standard awak. Saudara, ini kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak ajar kepada manusia. Apa tujuan tadi? La'allahum yarji'un, supaya manusia kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu azab di dunia. Bila kita sembahyang, kita akan baca satu doa.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, berilah pada kami dalam kehidupan dunia kebaikan, kehidupan di akhirat juga kebaikan. Wa qina azaban nar, dan peliharakan kami daripada azab neraka. Sepatutnya tak payah dah pasal Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri kami dalam kehidupan dunia hasanah, kebaikan. Okey. Wa fil akhirati hasanah, akhirat juga kebaikan. Di antara kebaikan akhirat apa dia? Dimasukkan dalam syurga, dikeluarkan daripada neraka. Tapi dah Allah Ta'ala sebut lagi, keluarkan sikit apa dia? Wa qina azaban nar. Daripada kebaikan akhirat ni Allah keluarkan apa dia? Wa qina azaban nar. Peliharakanlah kami daripada azab neraka. Yang saya nak sebut saudara sekalian, bila Allah Ta'ala kenakan azab di dunia, ada peluang kita selamat, insya-Allah. Ada peluang selamat. Tapi Allah kenakan azab di akhirat, kita tak selamat. Tidak ada yang boleh lari. Jadi sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita nak bincang macam mana kita nak dapatkan anak kunci supaya selamat daripada azab neraka, dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tajuk kita dalam masa 30-40 minit. Selang-seli dengan batuk yang masih belum habis lagi. Ada menjawab pula belakang tu. Saudara, anak kunci syurga ni dah ada. Apa dia nak kunci syurga? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dah. Nabi ajar kita, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang nak mati di antara kamu, sebelum dia mati, di waktu dia nazak itu, apa dia? La ilaha illallah. Itulah anak kunci syurga. Maknanya apa dia? Orang-orang Melayu kita semua sudah ada anak kunci syurga. Anak kunci syurga dah ada dah. Persoalannya apa dia? Persoalannya ialah orang-orang Melayu kita ambil mudah. Kita, ustaz, tunggu masa mati je ustaz masuk syurga. Kita terlalu ambil mudah masuk syurga, sehingga kita tidak merasa betapa harga syurga itu sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andainya kita ada anak kunci syurga, kita belum boleh masuk syurga lagi. Kita ada anak kunci. Walaupun ada anak kunci, tak boleh masuk syurga. Kenapa? Ketika seorang bertanya kepada Al-Imam Wahab bin Munabbih. Imam ini dia sesama dengan para tabi'in. Bukankah la ilaha illallah adalah anak kunci syurga? Orang tanya Imam besar ini. Dia pun menjawab benar. Namun tidak ada satu anak kunci pun kecuali mempunyai gigi-gigi. Jika engkau menggunakan anak kunci yang bergigi, pintu akan terbuka. Jika tidak, pintu tidak akan terbuka. Apa maksudnya? Kalau kita ada anak kunci, tapi anak kunci tak ada giginya, giginya kita katakan patah, giginya terserpih, boleh tak kita nak buka pintu tadi? Boleh tak boleh? Ini nak kena faham malam ni. Kita nak faham sama-sama. Adakah kita orang-orang Melayu Islam ini sudah ada anak kunci syurga? Kita jawab cara yang mudah. Ya, orang-orang Melayu Islam sudah ada anak kunci syurganya. Mana anak kunci syurganya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak kunci itu kena ada gigi. Kena mesti ada gigi. Gigi itulah yang disebut sebagai syurut qabulus syahadatain, syarat-syarat diterima dua kalimah syahadah. Yang ni orang Melayu tak jaga. Yang ni kita tak kisah. Yang ni kita tak ambil berat. Apa dia gigi-gigi kepada anak kunci itu? Gigi-gigi kepada anak kunci itu ada 7. Kata Syekh Muhammad Said Al-Qahtani, ada 7. Apa 7 itu? Yang pertama ilmu. Kita baca perhabis dulu. Kita kata tak larat, kita berhenti terus. Yang pertama ilmu.
Yang kedua, yakin. Yang ketiga, al-ikhlas, ikhlas. Yang keempat as-sidqu, benar. Yang kelima ialah mahabbah, cinta, kasih. Yang keenam, al-qabul, penerimaan. Yang sebut kubul makna lain, bodoh. Kubul makna lain. Ustaz, saya nak memenahkan ijab kubul, lain maknanya. Kubul lawannya dubur. Habis. Faham dah tu kan? Qabul lain, ijab qabul. 7, al-inqiyad, pelaksanaan yang jauh daripada sikap statik ataupun beku. Jadi anak kunci syurga tu apa dia? Anak kunci syurga itu ialah kalimah syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sudah ada anak kunci. Yang pentingnya apa lagi? Pastikan anak kunci itu ada gigi-giginya yang disebut sebagai syurut qabulus syahadatain, syarat-syarat diterima dua kalimah syahadah. Yang pertama, yang pertama sekali apa? Yang pertama sekali ilmu. Itu yang pertama sekali. Ilmu yang menolak kejahilan. Seorang yang bersyahadah mesti memiliki pengetahuan tentang syahadahnya. Dia wajib memahami erti dua kalimah ini serta bersedia menerima hasil ucapannya. Orang yang jahil tentang makna syahadatain tidak mungkin dapat mengamalkannya. Orang yang mengucap ini, dia mestilah mengucap dengan ilmu. Dia tak boleh jahil. Dia tak boleh jahil dan syahadah kepada Allah, syahadah kepada Rasulullah. Bagaimana orang itu bersyahadah dia tak kenal Allah Ta'ala? Bersyahadah tak kenal Rasulullah. Apa Rasulullah? Apa sumbangan Rasulullah ke dunia hari ini? Tengok tu. Kalau seorang tu bersyahadah, dia jahil apa yang dia ucapkan. Umpama begini saya sebut. Dia pun cakap satu kalimah. Kalau tuan-tuan tahu makna, tahulah. Dia cakap, Ustaz, tahu ke makna? Yana perengga apa makna? Tahu makna? Cakap tangan yang tahu. Yana perengga apa makna?